Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan bincangkan beberapa soalan untuk topik pengiraan nilai sudut, iaitu topik yang sangat popular untuk kertas 1 Matematik SPM. Jadi dalam video ini saya akan bincangkan 3 contoh yang saya jumpa daripada kertas percubaan SPM, dan sebelum kita bincangkan contoh tersebut, saya nak imbas kembali dahulu apa yang bab yang berkaitan dengan pengiraan nilai sudut ini. Jadi sebenarnya anda sudah benar belajar pengiraan nilai sudut ni mula daripada bab 8 tingkatan 1, iaitu garis dan sudut. Jadi untuk bab ini anda mesti kena imbas kembali jenis-jenis sudut yang berkaitan. Contohnya sudut yang apabila kita ada garis lari, iaitu sudut sepadan, sudut berselang-seli, sudut pendalaman dan sebagainya. Jadi ada lagi sudut-sudut seperti sudut donggak dan sudut tunduk yang anda mesti kena tahu macam mana untuk aplikasinya. Jadi jenis-jenis sudut tersebut anda mesti kena faham dan ingat sendirilah, sebab dia tidak akan dibekalkan dalam kertas soalan kita. Dan untuk seterusnya pula adalah bab 9 tingkatan 1, iaitu poligon asas. Jadi untuk bab ini pula anda belajar tentang macam mana kita nak kirakan nilai sudut untuk segitiga dan segi empat. Jadi apabila segitiga tu anda mesti kena ingat jumlah sudut berdalamannya adalah 180, manakala untuk segi empat pula adalah 360 darjah. Dan seterusnya pula adalah bab 4 tingkatan 2, poligon. Jadi apabila kita belajar poligon, anda akan belajar pula apa itu poligon sekata, iaitu poligon yang mempunyai sisi dan sudut yang sama besar. Jadi bab itu anda akan belajar pula jenis sudut yang berkaitan dengan poligon, iaitu sudut pendalaman dan sudut pengeluaran, dan macam mana pula untuk kirakan nilai sudut apabila melibatkan poligon sekata. Dan last sekali adalah bab 6 tingkatan 3, iaitu sudut dan tangen bagi bulatan. Jadi untuk bab itu anda akan belajar tentang pengiraan sudut apabila melibatkan bulatan. Jadi sebelum kita jawab soalan tu, anda mesti kena imbas kembali dahulu konsep-konsep asas daripada 4 bab ini untuk kita mahir mengirakan nilai sudut tu. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi ruajah 7 menunjukkan sebuah pentagon sekata ABCDE. Jadi di sini ini adalah pentagon sekata, maksudnya semua sisi itu adalah sama panjang. Jadi kita boleh tandakan dengan tanda ini menunjukkan dia sama panjang. Lepas tu dan sebuah segitiga sama kaki BFG. ABF ialah garis lurus. Jadi kita juga ada diberi maklumat BF sama dengan BG. Jadi BF sama dengan BG itu anda perlu tandakan lagi di sini BF dan BG ini dan ini adalah sama panjang. Dia adalah segitiga sama kaki lah. Sama kaki maksudnya sudut pada kaki itu adalah sama. Maksudnya di sini ini sebelah pun adalah kita punya P. Jadi di sini kita perlu kirakan P tolak Q. Jadi soalan ni adalah berkaitan dengan bab 9 tingkatan 1 dan bab 4 tingkatan 2 lah. Dia boleh gabungkan dua bab tu dalam satu, iaitu berkaitan dengan sudut dalam poligon tu. Jadi di sini kita boleh carikan P dan Q tu secara asing dahulu. Jadi anda perlu tahu macam mana untuk carikan Q ni. Nah, jadi sebelum carikan Q, anda sebenarnya kena fokus kepada bahagian segitiga. Jadi segitiga yang saya masukkan tu adalah sebelah ini. Jadi di sini kalau anda lukiskan segitiga ini, sebenarnya anda akan nampak ini adalah segitiga sama kaki. Jadi maksudnya sebelah ini juga adalah Q. Dan kita perlu carikan sudut yang pada D ini supaya kita dapat carikan Q. Jadi macam mana nak carikan D ini? Kita akan gunakan maklumat yang diberi asalnya, iaitu ABCDE ini adalah pentagon sekata. Jadi kalau pentagon sekata tu, kita boleh gunakan rumus yang dibekalkan, iaitu hasil tambah sudut pendalaman poligon, lepas tu kita bahagikan dengan bilangan sudutnya. Jadi untuk sudut EDC ini kita carikan dahulu, atau CDE pun boleh lah, iaitu gunakan rumus kita N tolak 2 tu, N tu adalah bilangan sudut. Jadi bilangan sudut di sini adalah 5 tolak 2 darab dengan 180 dan bahagikan dengan 5. Jadi anda boleh gunakan kalkulator lah. Jadi 3 darab dengan 180 bahagi dengan 5, maka kita tahu ni adalah 108. Selepas kita sudah tahu ni 108, kita boleh carikan kita punya Q dengan gunakan segitiga ni, iaitu 180 tolak dengan 108
dan bahagikan 2. Jadi di sini kita memang banyak gunakan kalkulator lah. Sebab kertas 1 ni sebenarnya anda perlu banyak gunakan kalkulator untuk jimat masalah. Jadi di sini jawapan kita tu 36 untuk kita punya Q. Selepas kita sudah cari Q, sekarang kita boleh alih kepada P. Nak carikan P pula, kita perlu lihat kepada segitiga ini pula. Jadi untuk segitiga ni, kita kena tahu ini sudut B tu atau FBG tu adalah sudut perluaran bagi pentagon sekatap. Jadi sudut FBG tu kita boleh cari dahulu. Jadi untuk rumus tu kita kena tahu jumlah atau hasil tambah sudut perluaran tu memang semuanya adalah 360 lah. Dan disebabkan dia adalah pentagon sekatap, maka semua sudut perluarannya adalah sama besar. Jadi kita bahagikan dengan 5, kita akan dapat ni adalah 72. Jadi selepas tu kita akan ulang langkah yang seperti cari Q tu, iaitu P ni sama dengan 180 tolak 72, lepas tu bahagi 2. Jadi anda mesti kena cari asing-asing dahulu lah, iaitu carikan P dan Q tu secara asing. Lepas tu kita bahagi 2, kita dapat ni 54, maka P tolak Q tu adalah sama dengan 54 tolak dengan 36. Jadi kita tolakkan, kita dapat ni 18, iaitu jawapannya adalah A. Jadi perhatikan soalan ni memang anda perlu faham macam mana untuk gunakan konsep asasnya untuk kita carikan maklumat satu persatu. Jadi anda perlu banyak buat latihan lah supaya anda mahir dengan soalan ni. Jadi mari kita lihat contoh seterusnya. Jadi dalam raja 8 di bawah, QPT ialah tangen kepada bulatan berpusat di O. Lepas tu ORT ialah garis lurus. Jadi kita perlu carikan nilai Y. Jadi untuk jawab soalan ni memangnya kita perlu imbas kembali ciri-ciri yang kita belajar daripada bab 6 tingkatan 3. Jadi kita perhatikan dahulu kita punya lukisan, kita perhatikan apakah jenis ciri-ciri yang kita perlukan. Jadi di sini kita ada tangen. Jadi tangen tu kalau kita nak imbas kembali, anda boleh rujuk rumusan daripada bab 6 tingkatan 3. Iaitu kalau kita ada tangen, kita ada wujudnya 90 kalau kita ada jejari di sini. Jadi kita perhatikan dalam gambar raja kita, adakah kita ada jejari. Jadi kita memang ada satu jejari di sini, maka kita ada wujudnya 90 darjah. Jadi di sini jejari. Jadi kalau kita perhatikan ni, kita perhatikan ada apa lagi ciri-ciri yang kita dapat lihat daripada gambar raja ini. Jadi dalam gambar raja ni kita juga ada sisi 4 kitaran, iaitu kita ada segi 4 ini, di mana setiap sudut tu berada pada lilitan bulatan, maka ini dipanggil sebagai sisi 4 kitaran. Jadi untuk sisi 4 kitaran tu anda boleh imbas kembali cirinya, iaitu kalau kita ada sudut pertentangan tu, dua ni dijumlahkan tu akan jadi 180. Maka kita boleh gunakan ciri ini untuk carikan sudut sebelah ni. Jadi untuk mudah kita lihat, saya gunakan warna lain lah, iaitu saya gunakan warna contohnya saya gunakan warna merah menandakan sudut ini. Tapi walaupun kita sudah tahu dua sudut ni, ini belum lagi dapat selesaikan soalan tu. Maka kita perlu ciri tambahan. Jadi di sini kita perlu tahu kalau O itu adalah kita punya pusat, maka segitiga yang sebelah ni adalah segitiga sama kaki lah. Maksud saya segitiga ini. Ini dua ni adalah jejari. Sekarang ni baru kita dapat selesaikan soalan tu. Jadi macam mana kita selesaikan soalan tu? Pertama sekali kita perlu gunakan ciri untuk tangen tadi 90 darjah ini. Kita fokus kepada segitiga ini. Okay, kita perlu fokus kepada segitiga ini. Jadi saya cuba untuk highlightnya dengan warna purple tadi. Okay, jadi ini segitiga yang kita perlu fokus dahulu. Jadi disebabkan kita sudah tahu dia adalah 90 darjah dan kita ada 40 darjah, maka kita punya sudut ini atau kita punya sudut POI ini adalah berapa? Kita gunakan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 40. Jadi kita dapat ni adalah
berapa? 50. Jadi kita boleh labelkan 50. Selepas kita sudah tahu 50 ini, kenapa kita carikan yang ini? Sebab saya nak carikan sudut sebelah ini. Apabila saya ada sudut sebelah itu, saya hanya gunakan yang warna merah tolak dengan warna purple tu. Jadi sudut ini kita akan carikan dengan sudut OPR. Jadi sudut OPR ni saya padamkan yang ni supaya you nampak. Sekarang saya nak carikan sudut sebelah ini. Dan disebabkan dia adalah segitiga sama kaki, maka sudut OPR ni gunakan 180 tolak dengan sudut yang baru kita cari tadi 50 bahagi 2. Sebab dia adalah segitiga sama kaki, di mana dua kaki itu adalah jari lah. Jadi di sini kita dapat 130 bahagi 2, iaitu kita dapat ni adalah 65. Dan daripada sini kita boleh gunakan kita punya segi 4 atau sisi 4 kitaran tadi untuk carikan sudut yang saya labelkan dengan merah tu. Jadi macam mana saya gunakan tu, disebabkan ini adalah bertentangan, maka saya tahu sudut ini dengan sudut yang warna merah ini adalah hasil tambah sama dengan 180. Jadi kalau saya nak carikan sudut SPR ini, saya hanya gunakan 180 tolak dengan 105, jadi dapat 75. Jadi nilai Y saya tu adalah sama dengan SPR tolak dengan OPR. Jadi untuk soalan seperti ini anda kena sangat teliti lah macam mana cari satu persatu sehingga anda dapat carikan jawapan, iaitu 75 tolak 65, jawapannya adalah 10. Jadi kita lihat daripada pilihan tu, jawapannya adalah A. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Jadi anda perlu aplikasikan maklumat atau ciri-ciri yang anda pernah belajar daripada bab 6 tingkatan 3 dahulu untuk carikan satu persatu nilai sudut yang kita perlukan tu. Jadi begitulah untuk contoh kedua. Mari kita lihat contoh terakhir untuk video kali ini. Jadi video kali ini kita bincangkan 3 soalan sajalah. Jadi soalan ketiga ini adalah Raja 9 di bawah menunjukkan sebuah heksagon PQRSTU dan TUV itu adalah garis lurus. Jadi kita perhatikan soalan ni sebenarnya kita perlukan gunakan daripada bab 8 tingkatan 1 dan bab 4 tingkatan 2 lah. Untuk bab 8 tu kenapa kita gunakan bab 8 tingkatan 1? Sebab kita melibatkan garis selari. Jadi anda perlu perhatikan di mana dia selari lah. Jadi ini pula selari dengan sebelah ni. Tanda ini sangat penting sebab kita perlu gunakan sudut yang berkaitan dengan garis selari ini. Jadi di sini kita perlu carikan X tambah Y. Jadi untuk carikan X tambah Y itu kita cuba lihat adakah kita dapat gunakan kita punya selari ini untuk carikan sudut-sudut yang berkaitan. Jadi di sini kita sebenarnya boleh gunakan bentuk ini untuk carikan kita punya X dahulu. Jadi apakah bentuk ini? Ini adalah bentuk Z, iaitu sudut berselang-seli. Maksudnya 2X ni sama dengan 100, maka kita punya X ni adalah 100 bagi 2, iaitu X tu 50. Jadi kita sudah berjaya untuk carikan X. Lepas tu kita pula carikan Y. Jadi untuk Y ni, walaupun gambar raja di sini nampak macam bentuk sudut pedalaman, tapi kita tak boleh anggapnya adalah sudut pedalaman. Sebab kenapa? Sebab dia tak ada garis lari sebelah ni. Kalau ada garis sebelah ni, baru you boleh gunakan sudut pedalaman. Jadi kalau tanpa itu, macam mana pula kita nak carikan untuk Y? Jadi untuk Y ni, sebenarnya kita gunakan bab 4 tingkatan 2, iaitu gunakan poligon. Jadi kita perlu carikan semua sudut yang dalam ni dan kita akan gunakan hasil tambah sudut pedalaman tu. Jadi sebelah ni adalah 80 sebab gunakan garis lurus. Sebelah ni kita gunakan 360 tolak 80. Jadi 360 tolak 80, iaitu satu putaran tolak dengan yang luar, maka tinggal 280 dalam tu. Dan sebelah ini 2x tu kita sudah tahu 2x ni adalah 2 darab 50, iaitu 100. Dan sebelah ini disebabkan kita ada garis lari, maka ini adalah sudut pedalaman,
Maksudnya sebelah ni adalah 80 lah, sebab untuk sudut pedalaman tu dia ditambahkan, dia akan dapat 180. Jadi you perlu gunakan konsep tu untuk labelkan semua dahulu, lepas tu baru kita carikan Y. Jadi di sini Y ni adalah sudut dalam heksagon. Jadi heksagon tu kita boleh gunakan 6 tolak 2 darab dengan 180. Lepas tu kita gunakan tolak dengan yang selebihnya, iaitu tolak 130, tolak 80, tolak 100, tolak 80, tolak 280. Lepas tu kita tekan kalkulator aja. Jadi 4 darab 180 tolak dengan 130, tolak 80, tolak 100, tolak 80, tolak 280. Jadi hasilnya adalah 50 sahaja. Dan di sini jangan lupa dia adalah X tambah Y, iaitu 50 tambah dengan 50 dapat 100. Jadi jawapannya adalah B. Jadi untuk soalan seperti ini, anda mesti kena sangat jelas dengan ciri-ciri sudut yang pernah you belajar, dan anda perlu gunakan satu persatu untuk kita lengkapkan maklumat sebelum kita dapat carikan jawapan. Jadi begitulah untuk kali ini. Kalau anda rasa video ini sangat berguna, anda boleh tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Dan kalau anda perlukan lebih lagi banyak topik yang berkaitan, anda boleh komen di sini untuk saya buat video-video untuk topik yang anda sebutkan. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.